Soal e-hailing, e-hailing ini kita faham dia tak ada satu harga tetap ataupun kadar tetap. Jadi saya faham argument tu. Taksi kata taksi ada harga tetap. E-hailing tak ada harga tetap. Jadi itu argument yang dah lama diketengahkan. Tapi janganlah menteri pergi jawab bahawa ini e-hailing dia harga meningkat sebab tak cukup pemandu. Kesesakan jalan raya menyebabkan ramai pemandu tak nak memandu. Itu memang kita tahulah. Siapa tak tahu bahawa hari-hari traffic jam kat KL hari ni, sekarang ni. Tapi apa yang kita nak dengar, apa yang menteri patut buat ialah cari penyelesaian. Bukannya bagi diagnosis apa masalah. Masalah kita semua tahu. Yang penting yang menteri punya tanggungjawab cari penyelesaian. Jadi penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya kita kena coordinate dengan jabatan-jabatan dan juga kementerian yang lain. Masalah trafik umpamanya. Trafik di Kuala Lumpur baru-baru ini memang teruk. Ada satu laporan bahawa sekarang punya traffic jam ni lebih teruk daripada sebelum pandemik. Sebab apa masalah ni? Adakah sebab orang semuanya tak berani gunakan pengangkutan awam? Pengangkutan ini awam pula ada satu isu banyak besar lagi. Baru-baru ini Syah pun tengok dalam Twitter lah. LRT selalu rosak. Betul. Kadang-kadang tak ada bekalan elektrik, kadang-kadang brake tak berjalan, dan macam-macam. Dah 3-4 kali insiden berlaku dalam sebulan. Betul. Jadi ini menyebabkan ramai orang mungkin tak yakin menggunakan pengangkutan awam. Jadi tindakan Menteri Pengangkutan penting. Bagaimana nak tackle isu kebergantungan ataupun kebolehpercayaan terhadap sistem pengangkutan kita. Esok ni hari Rabu, Jumaat ni nak buka lagi satu line MRT. Patutnya kita galakan lah. Patutnya orang ramai terpesona ataupun gembira melihat bahawa ada lagi tambahan satu line. Tapi saya rasa rata-ratanya pengguna pengangkutan awam hari ini mereka tak gembira. Mereka tiap-tiap hari tak tahu bila train tu akan rosak. Mereka bimbang bahawa akan menjadi sandwich dalam train. Tak tahu bila train akan berhenti. Jadi itu yang menyebabkan mungkin keyakinan ada sebahagian orang tak gunakan pengangkutan awam dan mereka memandu. Dan tambahan pula di Kuala Lumpur ini banyak pembinaan. Pembinaan jambatan, pembinaan bangunan, macam-macam, jalan-jalan sempit dan sebagainya. Benda macam ini mesti diselesaikan dengan koordinasi. Patutnya menteri-menteri yang terlibat dia ambil tindakan proaktif lah. Beberapa menteri dengan jabatan-jabatan yang berkaitan duduk satu meja bincang penyelesaian. Hari ini masalah kita bagaimana nak kurangkan trafik, masalah trafik di Kuala Lumpur. Saya tahu trafik jam kat Kuala Lumpur ini tak boleh settle. Bukannya siapa-siapa jadi menteri boleh settle semua. Memang dia trafik jam di Kuala Lumpur ini dah jadi endemik lah. Bukan pandemik, dia endemik, berlanjutan selama-lamanya. Tapi sekurang-kurangnya dapat kawal kurangkan. Dan bagaimana ada langkah-langkah yang boleh kurangkan. Umpamanya kalau kata peak hours, kita ada tak kita deploy ataupun kita mobilize semua anggota trafik ataupun anggota penguasa di BKL pergi buat pembukaran ataupun jajaran baru ataupun di persimpangan-persimpangan. Pastikan bahawa kalau ada lampu isyarat yang tukar terlalu cepat, adalah pegawai ataupun anggota trafik kat sana untuk pastikan penyuraian trafik yang lebih cepat. Itu antara langkah lah. Kawasan-kawasan yang ada pembangunan atau pembinaan ini, bagaimana kita pastikan ada diversion yang lebih baik. Kaji balik. Itu yang saya sebut bahawa menteri kena proaktif. Dan bukan satu menteri boleh selesaikan. Saya bukan kata bahawa menteri pengangkutan boleh selesai semua masalah, tidak. Tapi dia kena duduk, kena buat, kena bincang dengan menteri wilayah, menteri kerja raya dan menteri dalam negeri. Sebab polis trafik bawa menteri dalam negeri. Menteri pengangkutan tak boleh arah polis trafik. Mobilize tak boleh. Hanya boleh dengan menteri dalam negeri. Di BKL bawa menteri wilayah. Yang kawasan-kawasan kerja-kerja pembinaan ini bawa kerja raya. Jadi ada pelbagai kementerian yang perlu dikoordinasi. Jangan kerja sebagai satu silo saja. Dengan silo dia tak boleh selesaikan masalah. Itu yang saya kata, yang saya nak cakap ni. Menteri wilayah kat mana? Menteri wilayah tak jaga Kuala Lumpur pun. Dia pergi Jepun buat apa?
Dan yang banyak masalah-masalah ini di Kuala Lumpur ni dalam beberapa minggu ni, masalah teruk dari segi traffic jam dan juga banjir. Kilat.